Hari ini kita nak masuk bab 2.3. Jadi ini adalah objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu akan belajar menyatakan jenis interaksi antara organisma dan organisma dengan persekitaran. Di sini ada 5 jenis. Nanti saya akan terangkan satu-satu. Okey, yang kedua, kamu akan belajar macam mana penyesuaian haiwan dan tumbuhan terhadap iklim habitat di gurun, tundra dan tropika. Yang ketiga, kamu akan menyatakan definisi kawalan biologi, maksud kawalan biologi dan kebaikan serta keburukan kawalan biologi. Kita sekarang tengok satu-satu. Okey, yang pertama, kamu akan tengok yang tadi saya beritahu anda, kamu akan belajar hubungan interaksi antara organisma dengan organisma dan dengan persekitaran, kan? Jadi sebelum kita belajar yang itu, kita perlu tahu beberapa istilah yang penting. Okey, yang pertama di sini, kamu nampak yang pertama, habitat. Okey, saya pasti kamu sudah tahu habitat maksudnya tempat tinggal ataupun persekitaran organisma itu. Contohnya, kalau haiwan, contohnya apa? Yang kamu boleh fikir? Okey, mungkin kamu cakap ikan. Okey, di sini, okey, ikan kita tinggal di mana? Tinggal di kolam. Jadi ini kolam adalah habitatnya. Kolam. Okey. Jadi yang kedua, spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa, ciri-ciri yang sama. Jadi mereka boleh saling membiakkan dan menghasilkan anak. Okey. Jadi ciri-ciri yang ini, okey, sekumpulan organisma. Jadi kamu ingat, organisma itu mesti satu kumpulan yang sama, ada ciri yang sama dan boleh membiak dan menghasilkan anak, baru kita panggil dia spesies yang sama. Contohnya ikan dengan itu, ikan ini dengan siput air, boleh tak membiak? Saya pasti kamu sudah tahu mereka tak boleh membiak. Jadi ini bukan spesies yang sama. Spesies yang sama adalah satu kumpulan pepatung. Jadi ini adalah spesies yang sama. Okey, jadi sekarang kita tengok populasi yang ketiga. Populasi ini adalah sekumpulan organisma yang sama spesies dan habitat mereka pun sama. Jadi maksudnya di sini satu populasi pepatung ini mereka tinggal di tempat yang sama, kolam ini. Kalau ada spesies pepatung yang lain tinggal di kolam yang lain, maksudnya dia sudah bukan populasi di sini. Satu populasi pepatung. Okey, jadi nombor 4 kita nak belajar community. Untuk community ini, kita ada beberapa populasi organisma yang berbeza. Okey, maksudnya kita ada pepatung di sini, kita ada keladi bunting di sini, kita ada lawa nyamuk di sini, kita ada siput air di sini, kita ada ikan di sini, dengan kita ada rumput di sini. Okey, jadi di sini ada berbagai jenis populasi yang berbeza. Jadi semasa mereka tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi, maksudnya saling makan dan bersaingan, okey? Jadi yang ini kita panggil populasi. Community. Community. Okey, community. Okey. Jadi yang ke-5 kita tengok
Okey, ekosistem. Untuk ekosistem ini adalah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat. Okey. Jadi, beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dengan habitat. Jadi, apa beza antara ekosistem dengan komuniti? Ekosistem ini termasuk dengan segala komponen bukan hidup. Contohnya air, udara dan tanah. Tadi yang komuniti ini kamu nampak semua ini saja kan? Jadi kalau ekosistem dia termasuk dengan air sini, termasuk dengan tanah sini. Jadi termasuk dengan udara. Jadi ini kita panggil satu ekosistem. Jadi ini adalah perbezaan antara ekosistem dengan komuniti. Jadi ingat kita ada 5 perkataan yang penting ini. Habitat, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Jadi sudah tahu yang ini, kita boleh tengok yang kedua. Okey, untuk yang kedua, kita tadi ada cakap tentang macam mana kawasan tropikal ini kita ada 3. Semua itu iklim dengan suhu, dengan habitat, semuanya tak sama kan? Yang pertama kita ada tropika, ada gurun, ada tundra. Jadi macam mana hidupan boleh menyesuaikan diri terhadap iklim dan habitat di kawasan-kawasan sini? Jadi marilah kita tengok jawapan bersama-sama. Untuk yang pertama, gurun. Di tempat gurun, kamu boleh nampak di sini saya bagi satu contoh binatang. Ini unta. Unta ini menyimpan lemak. Dia boleh simpan lemak di sini. Dalam bonggol sebagai bekalan tenaga. Sebab di situ sangat panas kan, jadi jarang itu makanan yang dia boleh dapat. Jadi mesti dia simpan itu lemak di bahagian bonggol sini. Jadi di sini ada bekalan tenaga. Ada lemak di sini, jadi semasa dia lapar dia boleh makan. Dia boleh guna, bukan makan, guna tenaga di sini. Jadi yang kedua, kamu tengok tumbuhan cactus ini. Kalau kamu tengok cactus ini, batangnya sebenarnya berair dengan daunnya macam yang berduri satu-satu kan. Sebab itu dia mudah, dia tak menghilang air secara mudah, dan ini sesuai untuk dia simpan air. Sebab di gurun kamu ingat cuaca panas dan hujan juga kurang. Mungkin 1 tahun 2 kali sahaja. Jadi dia mesti ada batang yang berair untuk menyimpan air dengan daunnya berduri. Daun berduri. Berduri. Jadi kita tengok yang kedua. Kalau kamu tahu Malaysia adalah tempat tropika, maksudnya kita ada keamatan cahaya dengan kelembapan yang sangat tinggi. Maksudnya cahaya sangat banyak. Sepanjang tahun kita ada cahaya matahari, dengan sepanjang tahun kita sentiasa turun hujan. Jadi kelembapan dengan keamanan cahaya yang tinggi ini akan menggalakkan pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan, banyak jenis. Kamu kalau tengok kita ada hutan tropika, berbagai jenis. Jenis spesies. Di sini mamalia mempunyai bulu yang pendek supaya kurang menyimpan
haba. Okey, bulu yang pendek ini kurang menyimpan haba. Okey. Reptilia. Reptilia menjadi tidak aktif pada waktu panas. Okey. Di sini musang, kita ada musang atik. Musang atik ini mempunyai telinga kecil, bulu dia tebal, okey, untuk mengurangkan kehilangan haba. Sebab di tundra sangat sejuk jadi dia mesti menyimpan haba. Jadi di situ dia ada telinga kecil dengan bulu yang tebal. Comel macam ini, okey. Jadi kita tengok tumbuhan pula. Tumbuhan di kawasan ini hanya ada lumut dan rumput sebab iklim yang sejuk berbanjangan dan taburan hujan ini sedikit sahaja. Jadi tak sesuai untuk tumbuhan lain untuk tumbuh. Jadi di tundra hanya lumut. Okey, jadi sekarang kita sudah boleh tengok interaksi antara organisme. Tadi saya ada beritahu kamu ada 5 jenis kan? Sebenarnya jenis yang besar hanya 3. Simbiosis, mangsa pemangsa dengan persaingan. Untuk simbiosis ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Itulah saya cakap 5 jenis. Kamu mesti ingat mutualisme, komensalisme, parasitisme dengan mangsa benangsa dan persaingan. Jadi 5 jenis ini yang kita sentiasa akan belajar. Okey, jadi yang pertama, simbiosis ini. Apa maksud simbiosis? Kenapa ada 3 jenis ini? Simbiosis ini adalah hubungan, okey, ini simbiosis adalah interaksi berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi di sini kita ada 3 jenis: mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Pertama, mutualisme. Untuk mutualisme ini, okey, interaksi ini memberi manfaat kepada dua-dua jenis organisma. Maksudnya dua-dua dapat manfaat positif, dua-dua tak rugi, dua-dua untung. Untung dua-dua. Jadi di sini ada 2, 3. Okey, kita ada 3 contoh. Okey, contoh yang ada hubungan mutualisme ini. Okey, yang pertama, buran dengan ikan badut. Buran ini melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan. Okey, melindungi dan menyediakan makanan. Okey, jadi semasa ikan badut ada enemy, okey, ada pemangsa sudah datang, okey, jadi dia akan sembunyi di dalam buran. Okey, jadi selain itu dia juga kalau lapar dia pun boleh makan buran. Jadi ini menyediakan makanan. Untuk ikan badut ini dapat membersihkan buran dengan memberi nutrien kepada buran. Dia bagi itu nutrien macam dalam bentuk sisa makanan. Contohnya dia makan benda yang ikan yang lain, jadi ada sisa makanan yang tertinggal, jadi yang itu jatuh kepada buran. Buran ini akan dapat nutrien daripada sisa makanan tersebut dan dibersihkan. Kalau ikan badut ini di sini dia akan makan makanannya kan, dia bukan makan seluruh buran habis dia cuma makan yang atas sekali. Jadi semasa ikan badut makan buran ini, dia sementara itu adalah membersihkan buran. Okey. Okey, untuk yang kedua, lichen. Okey, untuk yang kedua, lichen.
Okey, lichen ini merupakan alga dan gulat yang hidup bersama-sama. Okey, dua ini hidup bersama-sama. Okey, untuk gulat akan bagi air dan mineral kepada alga. Manakala alga ini boleh menjalankan fotosintesis untuk membekalkan makanan kepada gulat. Jadi gulat bagi air dan mineral, alga membuat makanan. Okey, bagi makanan kepada gulat. Okey, jadi dua-dua beruntung. Okey, untuk yang ketiga, burung tiung dengan kerbau. Okey, untuk burung tiung ini, kamu tengok comel yang ini. Okey, dia dapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang terlekat di badannya. Okey, di sini ada kutu. Jadi, semasa dia makan, dia akan makan. Okey, makan kutu ini. Jadi, badan kerbau ini bebas daripada kutu. Okey. Jadi, kita sudah tahu yang mutualisme. Ingat, M-U-T-U-A-L, mutual. Itu bahasa English mutual, dua. Mutualisme. Okey. Ini yang pertama mutualisme. Okey, yang kedua kita tengok. Okey, ini yang kedua komensalisme. Okey, untuk komensalisme ini, okey, interaksi antara dua organisma memberi manfaat kepada satu organisma sahaja dan satu lagi tanpa memudarat dan tanpa menguntung. Maksudnya dia tak ada apa-apa. Tak untung dan tak rugi. Okey? Ini satu positif. Okey? Satu tak ada apa-apa. Okey? Okey, jadi komensal ini adalah organisma yang dapat keuntungan. Okey? Yang dapat keuntungan. Okey, untuk yang ini, di sini ada dua contoh. 1 dan 2. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Paku pakis langsu. Paku pakis langsu ini komensal. Komensal maksudnya yang dia dapat untung. Okey, jadi dia akan tumpang di pokok untuk mendapat cahaya matahari. Ya. Jadi semasa ini dia akan dapat cahaya matahari masuk sini. Okey. Jadi yang pokok itu dapat benefit tak? Tak ada. Tak ada untung dan tak ada rugi. Okey, untuk yang kedua, ikan remora melekat pada ikan jerung. Untuk ikan remora ini adalah komensal. Maksudnya organisma yang dapat keuntungan. Okey, jadi di sini dia akan dapat makanan daripada ikan jerung. Sebab ikan jerung ini semasa dia makan ikan, okey, nanti ada sisa makanan jatuh kan? Okey, jatuh di sini. Jadi ikan remora ini akan ambil sisa makanan tersebut. Okey, jadi dia tumpang di badannya. Okey. Okey, untuk yang ketiga adalah parasitisme. Okey, untuk parasitisme ini, okey, interaksi ini menguntung satu organisma sahaja. Okey, dan akan memudarat ataupun merugikan satu organisma lagi. Okey, jadi satu positif, satu negatif. Okey. Satu untung, satu rugi. Okey. Jadi siapa yang untung? Yang untung itu kita panggil parasit. Yang rugi itu kita panggil perumah. Okey, yang dimudaratkan. Okey, perumah. Okey, jadi di sini parasit cacing pita ini adalah parasit. Okey, cacing pita ini adalah parasit yang hidup dalam usus manusia. Okey, kamu boleh nampak ini cacing pita, usus
manusia, dia hidup di usus manusia. Jadi semasa hidup di usus manusia, dia akan menyerap nutrien. Jadi ini akan menyebabkan kamu hilang nutrien. Okay? Okay, jadi kita tengok satu lagi, kutu. Okay, untuk kutu ini hisap darah manusia dan haiwan. Jadi semasa hisap darah, dia dapat itu darah, tapi manusia hilang darah dan haiwan itu pun hilang darah. Lepas tu kamu akan rasa gatal, okay, tak selesa. Okay, jadi ini kamu yang rugi. Okay, jadi selepas ni kita tengok mangsa pemangsa ini. Okay, ini melibatkan satu organisma yang makan organisma yang lain. Okay, satu organisma yang makan organisma yang lain. Ini sangat senang. Pemangsa adalah organisma yang makan, okay, yang memburu organisma itu sebagai makanan. Maksudnya dia yang makan, pemangsa. Jadi mangsa itu adalah yang dimakan. Okay, di sini ada contoh harimau dengan ini mangsanya. Ini saya tak nampak sangat. Mungkin kambing boleh, kuda boleh. Okay, jadi yang dimakan kita panggil mangsa. Okay, pemangsa. Mungkin kamu nak tulis harimau ke, lion ke, semua boleh. Ataupun beruang dengan ikan. Yang persaingan ini, okay, kita ingat persaingan ini adalah hubungan yang berlaku apabila organisma itu dalam satu habitat yang bersaing untuk dapatkan keperluan asas. Sebab tempat dia limit, jadi keperluan asas itu pun sangat terhad. Jadi kalau terhad, mereka perlu bersaing. Jadi yang pertama, cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Jadi semua ini adalah benda yang mereka bersaing. Contohnya di cahaya yang pertama. Kalau di hutan, semua itu tumbuhan nak tumbuh ke atas, nak tinggi untuk dapat cahaya. Kalau tak, dia akan diblok oleh tumbuhan lain. Jadi cahaya tak sampai ke bawah, jadi dia akan mati sebab tak dapat cahaya. Okay, ruang. Ruang ini contohnya mungkin mereka nak habitat di gua, jadi yang itu. Okay, yang ketiga, air. Air ini adalah tempat yang mereka perlu dapat air. Okay, macam contohnya kalau dia tinggal di gurun, tadi cakap tempat yang limit dengan air, tak ada. Okay, ataupun pasangan dan makanan. Okay, jadi di sini adalah contoh bersaing untuk dapat makanan. Okay, ini bersaing untuk mendapat pasangan, untuk membiak. Okay, jadi sekarang tinggal yang ini, kawalan biologi. Okay, kita nak tengok kawalan biologi ini adalah satu kaedah yang menggunakan organisma yang semula jadi. Maksudnya kita guna pemangsa semula jadi, ataupun kita panggil parasit ataupun patogen, untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu tempat. Contohnya di sektor pertanian, kalau tempat kita banyak dengan kelapa sawit, jadi ladang kelapa sawit, ataupun contohnya di sini ada pekan nanas, nanas, okay, tanian nanas atau durian. Jadi banyak itu sektor pertanian yang boleh menggunakan kawalan biologi ini. Ingat maksud kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma, iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau
pathogen, untuk mengurangkan bilangan berosak di sesuatu tempat. Okey, sesuatu kawasan. Okey, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, burung hantu. Untuk burung hantu ini, seperti yang saya cakap tadi, okey, di tempat kelapa sawit ada burung hantu. Okey, untuk mengawal populasi tikus. Sebab tikus ini akan makan kelapa sawit kita kan. Jadi kita bela burung hantu untuk makan tikus. Jadi tikus ini akan kurang. Okey, jadi yang kedua, Bacillus thuringiensis. Okey, ini adalah parasit. Okey, yang ini digunakan untuk mengawal serangga perosak, iaitu kumbang tanduk. Kalau ada yang ini, okey, dia akan mati. Okey, jadi dia akan kurang di tempat kelapa sawit. Okey, yang ketiga, ikan kabi. Okey, ikan kabi ini akan makan, ikan kabi ini yang cantik ini akan makan centek-centek. Jadi semasa kamu membela ikan kabi di kolam, jadi tak ada centek-centek. Okey, tak ada nyamuk lah. Okey, jadi yang ketiga. Okey, yang keempat ini, okey, kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura ini akan makan afid. Afid adalah perosak tanaman. Jadi kita boleh membela juga kumbang kura-kura. Okey. Yang kelima adalah itik. Okey, itik diternak di sawah padi untuk makan perosak, contohnya apa? Siput dan serangga. Jadi itik boleh makan siput dan serangga. Jadi siput dan serangga ini tak makan padi kamu. Okey. Jadi di sini ada 5 jenis contoh binatang kawalan biologi. Okey. Jadi kita sudah. Jadi sekarang kita tengok apakah kebaikan dan keburukan kawalan biologi. Okey, yang ini Okey, yang pertama, kebaikan. Kebaikannya tidak mencermakan persekitaran. Okey, sebab dia guna pemangsa yang semula jadi tak ada guna bahan kimia, pestisid, okey, ataupun pestisid. Okey, jadi tak guna bahan kimia, jadi tak cermakan alam sekitar. Okey, dan tidak memudarat kesihatan manusia. Okey, jadi yang kedua, pemangsa akan makan mangsa spesifik sahaja. Haiwan lain tak dimakan. Okey, dan ketiga, dia lebih murah. Cara ini lebih murah daripada kamu guna racun perosak, pestisid lah. Okey, jadi ingat, yang pertama tidak mencermat dan lebih murah. Keburukan kawalan biologi, apakah keburukannya? Okey, kawalan biologi ini keburukannya, kesannya adalah lebih lambat. Maksudnya dia ambil masa yang lebih lama ambil masa yang lebih lama untuk nampak itu kesan. Okey, untuk mengurangkan tikus ini. Jadi dia yang kamu perlu bagi sikit masa kepada burung. Jadi helang ini boleh makan tikus tu. Jadi kaedah ini lambat sikit dan boleh menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan. Sebab kamu kenalkan satu spesies yang baru masuk ke ekosistem situ, jadi mungkin rantai makanan itu boleh tidak seimbang. Sebab ini, okey, pemangsa ini akan makan haiwan perosak ini, jadi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan.
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Di bawah saya ada sediakan satu quizzes yang senang, kamu boleh cuba jawab. Okey, itu sahaja. Bye-bye.